agak tinggi. So kalau kita berada di kos pembiayaan pinjaman yang tinggi, kita ada peluang untuk membuat refinancing atau pembiayaan semula dengan kadar yang lebih rendah. So itu yang manfaatnya bila kita buat senarai maklumat terkini, kita akan dapat maklumat ini dan kita boleh guna untuk membuat pembiayaan yang baru. Jadi untuk rumah pun rumah pun kita boleh buat refinancing. Ya, satu ketika dulu 14%, 9% ni sekarang dah 5%, 6% ya. So ada manfaatnya lah. Kita ada lagi seorang pemanggil daripada Johor, Cik Hizam ya. Assalamualaikum. Hello. Halo. Ya, silakan dengan soalannya. Saya nak tanya ni, baru-baru ni pihak bank ada buat mingguan saham. Okey, jadi saya pun telah membuat pinjaman ESB dengan salah satu pihak bank lah. Jadi soalan saya dekat sini, adakah ini pinjaman ni saya ikat lebih kurang dalam 20 tahun, adakah ini boleh dikategorikan sebagai simpanan dan hutang yang perlu saya bayar tu adakah dikategorikan hutang yang tak perlu? Okey, berapa sebulan hutang? 180 lebih saya ingat gitu. 180 lah, less than 200 ya. Okey. Terima kasih saudara daripada Johor. Okey, terima kasih. Baiklah, lepas ni kita kena berhenti seketika sebab laluan iklan. Lepas ni kita kembali dengan jawapannya dalam Bijak Wang. Teruskan menonton bersama kami. Kembali bersama saya Nur Masrura dari Sri Pentas Studio B. Baiklah, terima kasih kepada semua pemanggil yang menelefon kami dan kepada penonton di rumah, sila emailkan persoalan ataupun apa-apa komen anda di bijakwang@tv3.com.my dan kita cuba jawab sebanyak mungkin. Baiklah, tadi soalannya mengenai minggu saham dan ada antara kita yang ambil pinjaman. Cik Hizam dia kata dia nak pergi ambil pinjaman untuk ASB 20 tahun dan bayaran setiap bulan RM180. So hanya kita lihat konsep dia, konsep melabur dengan duit hutang. Itu sebenarnya saya pernahlah tanya panel syariah dan digalakkan kita, kau boleh janganlah. Kau boleh kita melabur biarlah dengan duit berlebihan. Ya, sebab itu lebih sesuai, sebab bila kita perlu in case anytime kita hadapi masalah keuangan, kita nak duit, benda itu adalah hak kita. Tapi apabila kita melabur dengan duit hutang, kita nak duit itu tak boleh sebab itu bukan hak kita ya. Dan kita masih terhutang. So nak tak nak kita adalah orang yang berhutang. YB lah. Okey, yang hutang. Tapi bagi setengah yang mungkin tidak ada komitmen dan yang dah terambil pun, itu merupakan satu, saya rasa beza dia antara yang high risk dengan yang low risk kan. Jadi kira dan yang Islamik dan yang tak Islamik. So berhati-hatilah kalau anda first thing meminjam pun pastikan dengan yang Islamik kalau kita orang Islam dan melabur pun pastikan yang dah sah dia punya syariah base itu. Bagi penonton jangan risau, Bijak Wang akan memfokuskan pada topik-topik yang khusus. Nanti ASB semua tu unit trust tu kita akan khususkan, nanti kita perincikan lagi. Baiklah, berbalik pada topik kita hari ini, iaitu apa akhirnya apabila kita sudah buat daftar hutang ya, dan kita dah lihat belanja dan baki terkini sebagainya. Baiklah, apa langkah seterusnya? Kita lihat ya, lepas proses menyedari keadaan kewangan kita, perlu insaf. Kalau especially kita di bawah ICU tadi. Ya betul. Ya Allah, macam mana saya buat macam mana ni. Jadi soalan dia bagaimana seterusnya? Kalau itu memang kita kalau dah yakin diri kita dalam masalah, kita perlu kaunseling lah. Dan sekarang alhamdulillah di Malaysia di bawah Bank Negara Malaysia punyai satu agensi dikenali sebagai AKPK atau Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Di KL ada di tingkat 8 Maju Junction. So insya-Allah anda boleh dapati kaunseling diorang secara percuma dan mereka akan membantu anda mengurangkan beban. Sebelum kita pergi ke AKPK, apakah dokumen yang mungkin kita harus sediakan? Kau boleh dapatkan semua surat-surat menyurat tentang pinjaman kita. Ya, the latest lah, yang bank statement, apa yang ada yang kita dah bayar, bawa semua tu pada mereka dan ada laporan-laporan yang anda perlu isi dan mereka akan bantu. And best tu dia orang akan bantu consolidate account kita, hutang-hutang kita, dan kita hanya perlu bayar dia orang AKPK dan AKPK akan menyalurkan bayaran kepada bank-bank. Oh, macam tu sekali. Dan dengan menurunkan lagi kadar faedah tu. So itu yang best sekali lah. Jadi dari segi ada tak ratio hutang dan sebagainya yang dia minimum yang dia boleh bantu? Maksimum adalah minimum. Maksimum saya ingat berapa juta lah. Tak tinggi daripada 10 juta macam tu. Tapi anda punya hutang hanya hutang di bank lah dan institusi keuangan, bukan Along. Tolong jangan pergi ke Along. Along punya loan dia tak akan bantu.
Ya, soalan dia juga sebelum kita akhiri. Jadi kerana kita lihat Along ni senang. Betul. Nampaknya senang sangat. Senang diberi hutang dan sebagainya. Apakah yang kita tidak tahu dan kita perlu tahu mengenai Along? Dan yang paling penting sekali, kalau boleh jangan pergi. Janganlah pergi hanya kepada bank yang berlesen. Ya. Anda tahu anda ada mungkin hak. untuk orang yang blacklisted tu macam mana Puan Najah? Apakah pilihan untuk mereka sebenarnya? Blacklisted itulah cari jalan untuk memutihkan keadaan anda. Tak ada kadang-kadang blacklisted bukan apa saya tanya kena dia semua jadi orang tu dia anaknya. penjamin kadang. Itulah. Tak salah orang dan sebagainya. Kita boleh buat rayuan lah. Saya ingat boleh buat rayuan dan lihat cuba bincang dengan pihak bank macam mana jalan keluar. Baiklah. Itu sahaja waktu yang kita ada dalam Bijak Wang. Terus bersama kami minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan perincikan pada isu pengurusan hutang kad kredit. Semua kita bermasalah macam itu. Jadi minggu hadapan kita perincikan dan kita akan bagi sure pada anda bagaimana untuk menguruskan. Kalau anda mempunyai lebih daripada satu kredit kad, bagaimana penilaian dan sebagainya. Teruskan bersama kami di Bijak Wang minggu hadapan juga di hari dan waktu yang sama. Dalam pada itu, jaga diri, jaga keluarga dan juga jaga kesihatan keuangan anda sebaik mungkin. Assalamualaikum.